العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung muka surat 20. Situ. Asal tajuk perbahasan apa dia? Asal perbahasan Nabi Musa digelarkan Kalimullah. Digelarkan Musa Kalimullah kerana Musa itu, yakni Nabi Musa alaihissalam, mendengar akan kalam sifat ma'ani, yakni sifat perkata yang ada di zat. Ada satu pendapat ulama yang kata Nabi Musa mendengar sifat perkata yang ada pada zat Allah, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara tu. Asal je tajuk situ. Jadi kita nak bahas ni biar tahu juga tepat bahas tu apa dia. Kita nak bercakap tu atas dasar dia. Jangan panggil benda, jangan lari lah, jangan melelong tak lain. Du lorong tu. Maka dibangkang akan perkataan ulama ini. Ulama mana? Ulama yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam qadim, kalam yang ada di zat Tuhan, perkata yang ada di zat Tuhan. Hak tu ulama tolak. Ada ulama lain yang menolak pendapat tersebut. Sebab apa dia kata begitu? Kerana tertegah, terhalang mendengar yang bukan suara. Tilik kepada adat. Hukum pada adat, tertegah, terhalang mendengar yang bukan suara. Adat manusia, sifat bagi manusia ini tertegahlah nak mendengar benda yang tak ada suara. Kerana telinga kita, sifat pendengar kita yang ada dalam telinga tu mendengar benda yang ada suara, ada bunyi-bunyian. Benda tak ada bunyi tak dengar. Dinding dengar tak kita? Tak bunyi dinding? Dinding tak dengar. Bunyi dia dengar tak? Bila bunyi dia? Bila dinding ni bunyi? Kalau kita ketuk, bunyi dinding ke bunyi ketukan? Pulak dah. Sudah. Kemudian ada lagi dibahas oleh ulama. Ketika kita ketuk tu, bunyi mari pada mana? Hasil kita ketuk tu bunyi. Kalau kita kuasa. Jadi situ Tuhan kuasa, Tuhan campur tangan tak situ? Siapa gitu ulama Usuluddin dia kaji. Apa tak? Kita katak kompang, pom bunyi. Hak bunyi tu kita buat bunyi ke? Mari pada kita ke Tuhan buat? Dan kita tepuk tu. Dia kaji siapa tahap tu. Kita buh pasir pula, misal kita buh pasir dalam kotak, dalam ting lah. Kita goncang, kocok. Bunyi pasir dalam tu serai-serai. Bunyi mari pada mana? Pasir kuasa bunyi. Terbit mari mana? Kaji siapa tahap tu. Tapi bukan sini tempat kita nak kaji tu. Cuma nak kamu jawab, hak bunyi itu bukan pasir. Tuhan jadikan bunyi di situ. Bukan pasir yang bergeser dengan ting, dengan kotak tadi bunyi. Tuhan yang meletakkan pula bunyi situ. Baik. Masuk balik. Kerana tertegah mendengar yang bukan suara. Sebab tu dibangkang tu. Adat kata dengan sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, tidak mungkin pada adat nak mendengar
zat, nak mendengar sifat perkata yang ada pada zat yang tidak huruf, tidak suara. Dia jawab atas jalan adat. Kalau atas jalan akal, boleh tak Nabi Musa mendengar benda yang apa sifat perkata yang tak ada huruf suara pada jalan akal? Boleh tak boleh? Boleh. Itu jalan akal. Jadi ulama ni bahas atas jalan adat. Secara adatnya, benda tak ada huruf suara ni, Nabi ke manusia ni, dia tak mampu dengar. Tak boleh dengar suara. Benda hak tak ada suara. Jadi ditolaklah. Ditolak pendapat ulama yang kata Nabi Musa mendengar sifat perkata yang ada pada zat. Bukan hak tu hak Nabi Musa dengar pada malam, di Bukit Tursina sana. Bukan. Dah dengar hak mana? Nanti dia cerita. Sehingga ta'aluk mana sehingga ni? Ta'aluk di Bangkang. Di Bangkang perkataan ulama ni, sehingga berkata Abu Ishaq Isfarayini. Abu Ishaq Isfarayini yang digelar sebagai qaulun ustaz, pendapat ustaz. Telah sebulat suara. Siapa yang sebulat suara? Ulama. Telah sebulat suara oleh ulama. Apa benda yang sebulat suara? Atas bahawasanya tidak dapat mendengar yang bukan suara. Sepakat ulama kata manusia ni dengan sifat kemanusiaan ini tidak boleh mendengar yang bukan suara. Hak tak ada suara tak mungkin dengar. Atas jalan mana tu? Atas jalan adat. Adat kata kalau tak ada suara tak dengar. Betul salah? Betul salah? Benda tak ada suara tiba-tiba tak dengar. Betul tak? Benda ada suara, benda tak ada suara tiba-tiba dengar. Adat kata apa dia? Mustahil. Tak terima pada adat. Tilik pada akal pula harus. Kerana berbalik pada kaedah kullu mawjudin yasihhu an yura wa yusma'a. Baik. Dan tersebut, yang ini telah disebut, telah dinakalkan di dalam Syarqawi Hudhudi. Syarqawi Hudhudi. Ini hasyiah Syarqawi ala syarhil Hudhudi ala matni Ummul Barahin. Di hasyiah. Hasyiah ni dia panggil lapis ketiga. Yang pertama matan, yang kedua syarah, yang ketiga hasyiah. Mana matan tu hak pendek-pendek tu, macam matan Safinatun Najah hak Ustaz Yusri ngajar hari Selasa, Rabu. Ya boleh. Tu dia panggil matan. Tak ada huraian lah, matan saja. Syurutul ijza'il wudu'i gini-gini. Tu matan sajalah. Ada. Alamatu bulughin salah satu macam tu. Tu panggil matan. Jadi ada pula yang mensyarahkan matan, namanya syarah. Jadi dia menghuraikan maksud pada setiap matan yang ditulis oleh ulama. Yang mensyarahkan atas syarah namanya hasyiah. Hasyiah. Hasyiah ni jadi berjilid-jilid lah kebanyakannya. Tengok atas perbahasan dia ni. Kalau matan Safinatun Najah, tu matan, syarah dia banyak. Ghayatul Muna, Kashifatus Saja, Nailur Raja. Banyak kalau tengok syarah dia tu. Macam Ummul Barah ni lah, banyak syarah dia. Hasyiah pula. Inilah Hasyiah Syarqawi ala Syarhul Hudhudi. Syarqawi ala Hudhudi.
Satu lagi Syarqawi Syarah Suhaimi. Syarah Suhaimi. Tu kitab tu antara kitab hak pupuh, kita kata pupus. Yang adanya hak jalan Protestan. Tu Hasyiah Suhaimi. Dia. Hak saya dapat pun Protestan kat dulu. Tapi comel jugalah Protestan tu, comel. Baik. Tersebut dalam Syarqawi Huduhudi telah menjalani oleh Abu Ishaq Isfarayini dan Imam Fakhrur Razi, yakni Fakhruddin Ar-Razi. Ini hidup 544 Hijrah. Imam Fakhruddin Ar-Razi 544 Hijriah. Dulu dia pada Imam Ibn Taymiyah. Dulu dia dengan Imam Ibn Taymiyah, dulu dia. Dan salah satu daripada dua perkataan bagi Abi Mansur Maturidi. Al-Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dia ada dua pendapat. Pendapat yang kedua, dia mengikut puak-puak ni. Ikut jalanan Abu Ishaq Isfarayini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia jalan ikut mana? Menjalani kepada bahawa sifat kalam yang qadim itu tidak boleh didengar. Sifat kalam yang qadim, yakni kalam yang diterjemah dengan sifat perkata tu, tidak boleh didengar. Tak boleh dengar. Pasal tak ada huruf, tak ada suara. Nak dengar mana? Tak ada huruf suara. Dan yang didengar itu ialah suara. Yang Nabi Musa dengar, yang Nabi kita dengar tu ialah suara. Suara mana? Suara yang menunjuk, yang jadi dalil, yang menjadi dalil atas ada sifat kalam, yakni sifat perkata pada zat Allah Ta'ala. Tu Nabi Musa dengar, ya Musa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Dengar tu suara. Bila dengar di suara, itu menunjuk kata ada sifat perkata. Perkata, berkata-kata, perkataan. Hak Nabi Musa dengar tu perkataan. Perkataan itulah yang menjadi dalil menunjuk di atas adanya sifat perkata. Kalau tidak, nak bagi mana perkataan kalau tidak ada sifat perkata? Itu kata Syekh yang Abu Ishaq Isfarayini, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Suara tu baharu lah, makhluk lah. Perkata tu duk coding gitu lah. Sifat kalam yang coding, perkata yang coding. Tu tak dengar. Baik. Menjadi Allah Ta'ala, yakni menjadi oleh Allah Ta'ala akan suara itu. Tu. Menjadi oleh Allah Ta'ala akan suara tu. Suara mana? Suara yang didengari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian lepas pada tu, mendengar oleh Nabi Musa akan suara bagi perkataan itu, perkataan Tuhan tu, daripada sekalian pihak, sekalian jihad. Nabi Musa dengar ketika munajat, tidak ada pihak, tidak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada dekat, jauh. Bila saja dia mendengar, dia dengar dengan sekalian jasad dia, bukan dengar telinga, sekalian jasad. Nabi Musa tu dapat dengar suara Tuhan ketika tu. Ada perkataan lah, kalam lafzi. Baik. Menunjuk
oleh itu suara, yakni kalam lafzi, menunjuk oleh itu suara atas ada sifat kalam pada zat Allah Ta'ala. Ini jalanan ulama yang kedua. Yang Nabi Musa dengar tu suara. Suara hak dengar tu lah menunjuk kata Allah tu ada sifat perkata. Macam mana nak ada suara kalau tak ada sifat perkata? Tapi suara tu makhluk. Suara tu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala ada sifat perkata, dia pun berkata-kata. Itu fi'il dia. Berkata-kata tu fi'lun, perbuatan Tuhan. Maka hasil tu keluarlah perkataan. Perkataan tu dalam bentuk huruf dan suara. Maka huruf suara tu makhluk Allah. Allah Ta'ala jadikan dia. Itu Nabi Musa dengar. Ada. Maka suara itu, suara yang didengari itu, Allah Ta'ala jadikan dengan kudratnya, kudrat Allah. Suara yang Nabi Musa dengar tu Allah Ta'ala jadikan dengan sifat perkuasa. Apa dia suara? Makhluk bagi Allah Ta'ala, bukan qadim. Itu tak qadim lagi. Itu makhluk bagi Allah. Hak Nabi Musa dengar. Ini pandangan ulama yang kedua lah. Hak yang pertama ni tak sebut, dia bawa ni dulu. Ini pandangan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pandangan keduanya. Dan pandangan Abu Ishaq Isfarayini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mana Nabi Musa dengar bukan kalam qadim, tapi dengar kalam yang bahar. Kalam mana? Kalam lafzi, yang huruf suara yang ada dulu kediang. Yang ada dulu kediang. Intaha, pengesutnya, kesudahannya daripada kitab Syarqawi ala Hudhudi. Siapa ada kitab boleh pergi rujuk. Kitab saya muka surat 73 hak saya rujuk tu, kitab di rumah tu. Kitab Syarqawi tu, muka surat 73. Matba'ah Halabi kalau tak silap waktu. Matba'ah bin Halabi ke Al-Haramain. 73 kita tengok baliklah. Siapa dia ada kitab boleh buat rujukan. 73 bawah lah, belah kiri bawah. Kalau siapa ada kitab boleh rujukkan. Baik. Wahyu lah tu. Tak ada translate, dia direct dengan Tuhan. Dia tak ada postman. Postman Nabi lain. Nabi Musa ni direct. Dia kata panggil direct dia. Ya Musa. Tu Nabi Musa berhenti ni. Jadi masa Nabi Musa dengar tu, dengar hak mana? Tu duk khilaf. Hak Nabi Musa dengar tu, dengar hak mana? Dengar kalam mana? Kalam juga, kalam mana? Kalam lafzi kah? Kalam nafsi kah? Kalam masdari kah? Maka pecah dua ulama ahli sunnah kita. Satu kata kalam nafsi, hak ada di zat tu sendiri. Depan dia akan ceritalah hak tu. Ulama kedua kata tak boleh dengar barang tak ada suara nak dengar kuan. No. Telinga kita ni cak dengar cak hak suara, tak ada suara tak dengar kita ni. Satu hujah dia. Dan ada lagi lah hujah lain. Sebab apa tak boleh dengar sifat kalam perkata tu. Dah dengar mana? Dengarnya suara yang Tuhan jadikan sehingga Nabi Musa boleh mendengar suara tadi, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dalam bentuk suara. Dan dengar tu, suara yang didengari tu
Tidak ada jihah. Tidak ada jihah, tidak ada arah depan belakang tak. Nabi Musa mendengar, nak tadi kata sekeliling, mana seluruh jasadnya mendengar suara Tuhan ketika tu. Ada. Ada pun hak Jibril bawa turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi hak tu bukan diambil direct dengan Tuhan lah tu. Hak tu hak diambil, hak tertulis di mana? Quran ni turun bila? Alladhi unzila apa ayat dia? Yang mana Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Turun di mana? Dia panggil nuzul Quran tu kan? 17 Ramadan tu. Malam 17 Ramadan tu turun. Turun daripada mana? Daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, langit dunia. Daripada Baitul Izzah itulah kau sikit turun. Daripada Lauh Mahfuz tu dia panggil kitabah, tulisan yang ditulis oleh qalam. Nabi Jibril kita tengok situ. Oh, ni waktu kau ni. Kau sikit tu. Bukan dia ambil hak di Tuhan tu. Hak Tuhan suruh qalam tulis. Maka dia buat turun. Iqra. Hak tu hak Nabi duk lekat tu. Ya Muhammad, Iqra. Ma ana biqari'in. 3 kali ulang. Sekali Jibril baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhan yang mengajarkan dengan qalam, bolpen. Batu syarat menuntut ilmu kena ada bolpen. Dia syarat dia dah. Kena cukup lekat buku bolpen tu panggil penuntut. Kalau tak ada buku bolpen, dia panggil pendengar. Masuk jumlah juga. Tak apalah. Dia ada buku bolpen tu. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Pau, terbang Jibril naik. Nabi pun pau balik. Siapa ada rumah kata ke Sayyidatina Khadijah, Zammiluni. Selimut aku Mana seolah-olah kejut demang lah. Allah. Jumpa Jibril dengan rupa original. Rupa ori. Allah. Ada orang di satu tempat baru je meninggal hari Jumaat 2 minggu lepas. Bertepik dalam tandah. Dia nampak Malikul Maut barangkali. Bila nak mati dia mari. Kalau nampak pelik-pelik tu royak tu. Dia nampak Malikul Maut dia mari. Kadang hidup dalam majlis tengok kawan tu tak pernah nari, tapi muka pelik malam ni mari. Duk tengok ke dia, jaga. Takut habis malam ni. Tak. Kawan tu bertepik, mari dekat. Bertepik selok selalu, lepas tu meninggal. Tu Malikul Maut. Nampak. Tu nak lari tak boleh. Ni Nabi nampak dengan rupa asal Jibril alaihissalam. Tapi Tuhan pelihara lah. Mana dak pengsang, dak mendepau balik selimut, minta Siti Khadijah selimut. Ulama kata itu hikmah kahwin dengan perempuan yang berusia yang lebih daripada Rasulullah. Kerana kalau menikah muda, marah, kata dah jangan gi juga. Jadi balik kalau dengan orang hak lebih dewasa ni, dia reti bahasa dengan tok lelaki. Dia tak lawan sama cacang. Hak lawan sama cacang, hak tu tak reti bahasa tu. Dah lah tok lelaki balik letih kerja, dia faham pula tok lelaki dia. Hak tu tak kena dah tu. Tu masuk bab lain dah tu. Ada. Dia tak boleh. Suami balik tak boleh. Dia patut mula-mula tu masuk rumah tu halau air dulu. Ni balik tak ada duduk kang kong lalu dah. Allah. Hatu ya singgah kedai dulu tu. Serabu. Minum air kenyang-kenyang tu baru balik.
Ni balik kong lalu dah kena. Tak apa. Esok tak balik dah lagu tu. Dah. Cita-cita nak beli mah, putus angin teruk. Dah. Baik. Atau Nabi terimalah satu masa ke satu masa. Tarik rantai. Quran tu, wahyu tu macam tarik atas. Royak hok ada tu. Tak royak mana saya tahu. Nabi yang terjemah. Nabi yang tafsir tu. Dengar hak asal gitulah. Faham tak? Dengar hak original. Jadi kadang-kadang Nabi tanya Jibril, "Hai Jibril, apa maksud begini?" Jibril pun cerita begini. Kadang sampai ini Allah Ta'ala beri pada Rasulullah ilmu tafsir begini. Tak apalah dia Nabi cakap, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak berkata oleh Nabi melainkan wahyu. Kita tak boleh, kita bercampur dengan hawa nafsu. Cakap tu campur hawa nafsu. Kecuali orang yang mengikut disiplin ilmu. Dia ada disiplin dia, tak boleh nak cakap ikut dam gitu. Jadi Nabi tu diturunkan ayat Quran, Nabi yang syarah kepada sahabat. Dia panggil sohbah, orang yang mendampingi Rasulullah. Maka dia panggil sahabat, orang yang sohbah, orang yang bersahabat dengan Rasulullah. Dulu kaset, kita dengar ngaji kan kok kaset. Tahu bila CD nya? Dulu kan kaset belaka. Kalau kaset radio besar-besar belaka dulu. Jadi ada sekali tu kaset lekat. Iqra bunyi. Timbul muskil pasal apa lagu tu? Dia jawab pasal duduk dalam gua. Kan Iqra tu dalam gua. Bunyi gemar. Iqra rupanya CD tu lekat apa? Apa nama? Kaset tu. Dia punah. Jadi Iqra dia kata bunyi gemar. Kan radio ada apa dia? Echo apa dia tu kan? Dia pita dia tu pun rosak, jadi lekat gemar pula ada kata barangkali hak ni hak turun dalam gua. Kan Jibril turun dalam gua Hira. Gemar lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok bunyi. Cerita orang betul ke tak wallahu a'lam. Ada. Baik. Jadi hak Nabi Musa dengar tu ialah kena kepada kalam lafzi yang berbentuk suara, yang mana suara tu Allah Ta'ala jadikan, yang bila Allah Ta'ala jadi maka dia ni adalah makhluk bagi Allah. Baik. Jika kamu berkata pada iskal, kata pada iskal yakni pada membuat satu kemuskilan, buat muskil. Tuhan ada sifat perkata, maka dia pun berkata-kata. Lepas pada Tuhan berkata-kata, keluarlah perkataan. Perkataan tu dalam bentuk suara yang Allah Ta'ala jadikan. Baik. Maka buat muskil, satu kemuskilan, buat satu masalah. Manakala Allah Ta'ala jadikan suara dengan ta'aluk kudratnya, kudrat Allah. Suara tu jadi dengan ta'aluk bagi kudrat, ta'aluk bagi sifat perkuasa Allah. Apa lagi berhajat kepada sifat kalam? Nampak tak? Dah kalaulah suara tu mari pada sifat kudrat, apa lagi nak ada sifat kalamnya? Nampak tak?
Kenapa tak soalan dia buat muskil? Ni pandangan ulama kata Nabi Musa dengar suara. Apa yang Tuhan kata tu terbit dalam bentuk suara. Suara tu Tuhan jadi sehingga Nabi Musa boleh dengar. Lalu suara yang didengari oleh Nabi Musa itu muta'allaq bagi kudrat Allah, makhluk Allah. Bila lagu tu, apa guna sifat kudrat, sifat kalam? Tak payah dah lah. Jadi kalau nak dengar kat, buat suara. Nak kena dengar suara, jadikan suara. Tak perlulah ada sifat kudrat, tidak perlulah sifat kalam. Tu dia buat muskil. Susah juga soalan. Tak? Soalan dia buat tu jangan main. Jawabnya macam mana? Adakah kita semua kita ni boleh berkata-kata dan bercakap? Adakah kita boleh bercakap ni apabila tidak ada kudrat dalam badan kita? Kalau tak ada gerak, boleh tak cakap? Padahal sifat penutur, sifat perkata tu ada pada anak lidah kita. Jawab macam mana? Tentu sekali tidak boleh bertutur. Ada sifat perkata tapi uzur. Bila uzur boleh tak cakap? Boleh tak boleh? Tak gerak, tak ada rank nak bercakap ke mana? Tengok duduk hospital, uzur sakit, cakap banyak, cakap kuat slow tak gerak lah. Bisik je cakap. Pada masa tu dia bisu ke tak? Sifat perkata dah tak ada? Ada. Nanti nak jawab tu. Nak jawab soalan tadi, kemuskilan tadi. Perkata suku, kudrat suku, takluk suku-suku. Tentu sekali tidak boleh bertutur, jawab dia. Bahkan mesti ada kudrat di dalam badan kita. Mesti kena ada kudrat, ada sifat berkuasa, kita sihat, barulah boleh nak bercakap. Maka jangan lagi kamu iskal, jangan lagi kamu buat muskil pada diri Allah Ta'ala. Jangan muskil lah benda belah tu. Malak. Jangan muskil. Jadi Allah Ta'ala ada sifat perkata. Bila sifat perkata dia boleh berkata-kata. Bila dia berkata-kata keluarlah perkataan. Perkataan tu Allah Ta'ala jadikan dalam bentuk suara. Bila dalam bentuk suara adanya bahasa, maka bahasanya pelbagai lah. Bila cakap dengan Nabi kita dalam bahasa Arab, kerana Nabi bangsa Arab. Cakap dengan Nabi Musa, bahasa apa? Nabi Musa bangsa mana? Bani Israel. Kali Israel hok di Palestin lah ni. Nanti lain-lain. Bani Israel. Israel. Bani Israel ni keturunan Nabi Yaqub. Anak cucu dia tu. Ni Bani Israel dengan Israel. Zionis tu lain. Bani Israel. Kemudian kitab Taurat bahasa apa? Ibrani. Ibrani. Jadi bukan bahasa Arab. Jadi ketika Nabi Musa dengar tu, bahasa dia, suara yang memiliki bahasa yang tersendiri. Kita ada bahasa Ibrani, nak baca bukan macam Arab. Nabi Isa bangsa mana? Nabi Isa. Sudah. Dia bahasa kita lain, dia bangsa apa? Nabi Isa. Bangsa. Lain.
Nabi Daud, Nabi Daud, kitab yang diturunkan dia kitab Zabur dalam bahasa Kibti. Kibti tu. Bangsa lain, bahasa lain. Bangsa ni keturunan, bahasa ni logat cakapan. Kita bangsa Melayu, cakapan bahasa Melayu. Bangsa Melayu, bahasa Melayu. Logat logat benda kita. Logat Terengganu kan lain, bahasa Melayu umum. Logat lain-lain. Terengganu logat Terengganu, Kelantan logat Kelantan, Besuk dia ada logat masing-masing. Aduh, Kelantan dia sebut. Dia ada logat masing-masing. Jadi Nabi Isa ketika dikurniakan kitab dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Bukan. Lalu bahasa dia tu yang dibaca tu bahasa dia. Wallahu a'lam lagu mana. Kalau buat mai kita pun tak erti pun satu. Saya Israel Hebrew. Hebrew ni Ibrani lah. Ibrani lah. We kita boleh baca tak agak? Derah Om Zah jawab dok lalu. Tak boleh baca. Dok. Ya, bahasa dia pelik. Saya pernah tengok tapi tak reti baca langsung. Tak boleh nak reka lah. Super tulisan Cina. Boleh baca tak tulisan Cina? Cakap lain, tulis lain. Satu perkara yang lain. Cakap boleh cakap kalau pandai. Ni hauma. Boleh lah cakap tu. Tulis cuba tulis. Tulis kod Cina tak usah tulis kod Melayu. NI ni. Tu boleh lah tulis ni hauma. Ni hao ni hao. Lain-lain ni hauma lain apa khabar? Ni hao ni hello. Lain-lain. Tak. Ya lain-lain. Pula tu Mandarin lain, Cantonese lain, tulis lagi lain. Kan lain tu. Jadi hak Nabi, hak Tuhan cakap dengan Nabi ni dibuat suara ni. Buat bentuk bahasa ni, logat ni. Sifat perkata banyak mana? Satu tu tapi muta'allaq dia tu banyak. Perkataan Tuhan tu pelbagai. Tak apa kau tu, tak apa pasal tu makhluk dah, tak ada apa. Tidak mudarat. Jadi apa kesimpulan sini? Kesimpulannya bahawa apa yang didengar oleh Nabi Musa ialah kena kepada kalam lafzi, perkataan yang berlafaz, berhuruf, bersuara. Maka huruf suara yang Nabi Musa dengar tu ialah makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan suara sehingga dia dapat mendengar suara tersebut. Lagu mana? Wallahu a'lam. Kerana kita pun tak pernah dengar. Nak cerita lagu mana? Suara lagu mana? Tak tahu. Jangan duk reka lah. Tebal nipis nyaring tak nyaring mana boleh reka. Pasal kita tak dengar. Suara setan mana? Suara setan. Haji dengar suara syaitan? Tak ada, tak pernah dengar. Dah ada suara tak? Ada lah. Ada. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Baik. Tambahan lagi pula. Berkata al-alim. Al-alim seorang yang alim, seorang yang mengetahui. Al-allamah yang tersangat tahu. Tu apa panggil benda sirah mubalaghah tu. Al-alim yang mengetahui, al-allamah yang tersangat tahu. Alim sungguh dia ni. Siapa dia? Ibnu Ya'qub. Siapa dia Ibnu Ya'qub ni? Nama dia Ahmad bin Muhammad Ibni Ya'qub
Jadi gelar Ibnu Yaqub. Nama sebenarnya Ahmad bin Muhammad. Orang dulu nama rekah Ulama besar-besar Ahmad, Muhammad begitu. Tak ada nama panjang-panjang pelik-pelik nak sebut payah, tak ada. Tak ada. Ibnu Yaqub Al-Maghribi. Gelaran dia Al-Maghribi, dinisbah kepada Al-Maghribi. Apa dia Al-Maghribi? Orang Maghribi. Ini panggil benda Morocco. Siapa nak mengaji, pergilah Universiti Morocco. Antara universiti yang payah ujian dia, peperiksaan dia payah. Tapi kualiti lah. Bila payah gitu nak lulu, kualiti lah. Ni hak mudah 50A dah. Tak kurang bisa lah. Ada. Dia negara Universiti Morocco ni, dia ada dua saja keputusan, makbul dengan rasid. Makbul lulu, rasid gagal. Tu ya. Pandai setara mana? Makbul. Tu ya. Lulu. Kalau tak lulu, gagal, rasid tak ada. Nak kata D, E, tak ada. Kita dalam Malaysia dan di Al-Azhar sendiri pun ada makbul, ada apa nama? Najah, apa? Jayyid, jayyid jiddan, mumtaz. Dia ada gitu. Dia ada rasid, dia ada susunan, dia ada grade-grade ABC jugalah. Macam Malaysia kita ada A tambah A, A tolak, B tambah B, C, C tambah. Dia ada lagu tu. Ada. Dia dok. Dia dok. Kalau dalam Uniza tu, doktor, apa nama doktor? Saya lupa dah. Dia mengajar bahagian hadis. Apa nama dah tak ingat. Tak ingat nama ustaz ni, berat agak ni. Masa dia mengajar saya tu, dia sakit. Allah, nama apa dah? Doktor dia pergi ke Morocco lah. Lalu dia nekat, kalau dia tak lulus, dia tak mau balik Malaysia dia. Dia nekat lah tu. Tiba-tiba pergi cek, lulus, boleh balik Malaysia. Dia nak pergi, dia buat surat dah untuk tukar ke warga negaraan. Nama apa dah ingat. Ustaz benda tak ada mari, tak ingat. Lama dah tak ada temu. Lalu dialah antara orang negeri Terengganu yang pergi belajar di Morocco pada masa tu. Kalau sebut kenal barangkali dia. Rumahnya depan Uniza je, saya dah ingat nama dia. Sebab saya tahu pasal saya pergi rumah dia. Pergi dulu kita panggil magar lah rumah. Rumah kena sihir masa tu. Masa tu saya minat benda-benda gitu. Lah ni tak minat dah. Dah sahajak lah. Upah 50 ya aku tak pergi dah. Dulu saya minat pergi pagar rumah. Dia kena sihir, tapi masa dia percaya ke sihir. Dia kata orang hok nak mari tanang tu, dia kan ustaz, orang mari tanang dia tanyalah, ustaz saya ni orang suruh tanang sihir, tunjuklah tak botol sihir. Dia tak percaya benda gitu. Dia kata hang tanah sini lah. Masa tu lepas tu jadilah, bila kena tu kenalah. Lalu kita ajak geng-geng kita ni, student, sama-sama student ni, kita giah tolong ustaz tu. Pasal dia nak pergi ngajar tu, kawan-kawan ni akak di rumah. Tak boleh tubik, ngakak muka pintu, akak buah atas kursi, bawa kursi lah. Kursi ni, kursi ada tayar ni gini. Siapa di bawa kereta student lah, pergi ambil. Siapa di kelas tu, tolak daripada kereta, tok dia duduk sini, tolak masuk dalam kelas, nak mengajinya masa tu. Dah kalau tidak, tak ada orang nak mengajar subjek tu. Awak gitu. Boleh kata tiap-tiap kali kelas buat gitu. Waktu gilah berubah. Tak pandai lagi reka je. Ke ginilah kata kita pakat pergi baca suratul Baqarah. Rumah doktor ni, ustaz ni. Gilah. Atulah orang ni. Jadi setiap bucu rumah tu kita letak orang. Mai hajak dulu. Siap mai hajak, pergi naik baca surah Baqarah. Habislah 3 juzuk. Jadi masa duk baca tu, supo Piramli jugalah. Ada mambang dia.
Ha. Saya tak baca, saya tukar raung. Masa tu tukar raung kita tengok. Saya pesan kawan awak jangan lari. Kalau ada apa-apa jangan takut, jangan bimbang. Ini semua cubaan. Semua setuju, alhamdulillah. Hak petani pun ada, kawan daripada tani pun ada. Jadi baca surah Baqarah. Lapuh dalam siling, dia panggil lapuh benda. Dalam siling kan? Lapuh gini dia dalam siling. Dia pekuk tangan. Jin ke hatu apa dia pekuk gelak. Pitu ni tikak buka dung kedang. Jangan lari buat kita, jangan lari. Kamu lari aku lari juga. Duk gitu. Hok main lasik saja sekom. Wah, kau tu las. Tapi bila baca separuh dia tak ada benda tu. Alhamdulillah tak ada. Ada. Kemudian habislah pura belah malam habis. Kemudian balik malam tu, hok mana pergi malam tu semua kena konsep belaka. Masa tu duduk asrama kan. Habis kena ketuk pintu lah, kena tindih, kena duk cacan muka pintu, macam-macam jelmaan ada. Esok kan kita buat rokok lah, macam rokok kan, roll call tu kan. Jadi tanyalah warna mumalang gini, aku kena gini, aku tidur dua orang atas sekatil macam-macam. Pengalaman. Jadi alhamdulillah pada tu seminggu tu tak ada lah ustaz tadi boleh mari ngajar, tak ada orang akak apa boleh. Saya dah ingat nama, sungguh pun tak ingat nama. Kan tidak saya sebut dah sini ni. Dia ngajar ulumul hadis masa tu. Baik. Pergi lari ke hati tu suka lah buat kita dengar cerita. Ia tak sakit kepala kalau mengaji ni, sakit kepala lah. Baik. Ayat benda tu berlaku nah. Ayat al-maghribi je. Pas ke cerita hati tu baik. Baik, tambahan lagi pula berkata Al-Alim Al-Allamah Ibnu Ya'qub Al-Maghribi di dalam kitab Mawahibul Fattah. Nama dia Al-Fattah. Betul. Ustaz Fattah. Kena dah tu ni. Kena sungguh. Mawahibul Fattah. Pada muka 254 juzuk ketiga, bahawasanya semua hukum Allah Ta'ala itu, yang ini hukum taklifiyah, wajib, sunat, makruh, haram tu, dengan ta'aluk kudrat, dengan ta'aluk sifat kudrat, sifat perkuasa, menzahirkan makna-makna bagi kalam yang qadim. Sifat perkuasa lah yang menzahirkan. Mai pada sifat perkata, maka perkuasa lah yang menzahirkan kalam yang qadim tadi melalui huruf suara, dengan menjadikan suara ataupun kalam lafzi. Intaha, yakni intaha naqal daripada kitab Mawahibul Fattah. Itu pendapat ulama yang mengatakan Nabi Musa tu mendengar bukan sifat perkata, tapi yang mendengarnya kalam lafzi. Baik. Kemudian ada pun kaul yang berkata Nabi Musa mendengar akan kalam yang qadim itu, maka hendaklah kita serah kepada Allah Ta'ala. Betul situ deh. Ada pun kaul yang berkata Nabi Musa mendengar akan kalam yang qadim. Betul situ. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu depan. Jadi malam ni selepas pada sembahyang Isyak kita ada tahlil di sini. Tahlil sekejap tahlil kepada kepada gemula anak Pak Masuk kita yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Jadi kita buat tahlil kepada beliau, kepada almarhum Muhammad Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علما أكدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.